Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam ya. Hari ini saya nak menjawab beberapa isu atau polemik yang bertebaran di dalam medsos, terutamanya dalam YouTube dan Facebook, berkaitan dua tokoh ini. Pertama, saya nak ulas pasal pendaftar tarekat, iaitu Dr. Jahid Siddiq. Memang dia tak pernah sebut nama saya. Itu bagus dia tak pernah sebut nama saya. Cuma video sebelum ni dikata ada seorang cikgu di Jerantut. Sebenarnya saya bukan duduk di Jerantut, saya duduk di Keratung ya, Bermakstatin sini. Itu yang pertama lah. Yang part kedua, saya akan ulas tentang PU Faiz ada buat jawab pembalas kepada isu berkenaan saya dengan sidang kalam dan Ustaz Nodrus. Sebab saya ada petik nama dia lah. Jadi dia petik nama saya tu ketika dia buat tausiah lah, ataupun menadah kitab. Jadi ilmu dia tu ilmu fil kutub la fi sudut. Maknanya ilmu yang berada dalam kitab, tidak berada di dalam dada. Sebaliknya saya tidak suka menggunakan kitab. Ilmu fi sudut la fil kutub. Ilmu dalam dada saya, dan saya tidak bergantung kepada kitab. Jadi kita pergi pada Dr. Jahid Siddiq dulu. Dia pun tidak faham bab Allah Muhammad, zat dengan sifat barang sekali. Sama dengan PU Faiz juga tak faham bab zat dengan sifat. PU Faiz dikata boleh tengok Allah. Saya pun kata boleh, tapi bukan zat sifat. Jadi dia tak faham zat dengan sifat. Sebab ketika saya follow dia punya posting dia dalam perbahasan dia dengan Syekh Wahizan, ketika Syekh Wahizan ni dapat jemputan masuk ke Selangor yang telah mengganggu gugat. Maknanya dia telah, PU Faiz ni telah berkahwin dengan orang Selangor, dan seolah-olah kedatangan Syekh Wahizam ni akan mengganggu periuk nasi. Sebab tu dia attack Syekh Wahizam ni dari sudut seperti ilmu nahu soroh balaghah. Sebab Syekh Wahizam ni dia tak mengaji pondok, dia mengaji dengan ayah dia, dan dia bertalaki dengan ayah dia. Jadi bukan background agama seperti PU Faiz ni. Jadi dia attack benda tu. Macam saya, video saya tadi pun dia attack bab fardu ain, bab syariat. Jadi seperti mana yang kita ketahui, KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia ni telah mengubah satu silibus kata pelajaran kepada anak-anak Islam kita, di mana menekankan bab fardu ain. Kemudian pada zaman Tun Abdullah Badawi telah digubalkan, telah buat pembaharuan setelah ditengok ustaz atau ustazah asatizah yang balik pada Mesir ni tak ada kerja, maka dibuat Jacob, guru Jacob, iaitu Jawi, Al-Quran, amali fardu ain ya. Maknanya di samping menekankan bahasa Arab lah, sebab kelas bahasa Arab pun ada sekarang ni. Jadi bab fardu ain, fardu kifayah ni boleh dikatakan orang yang ambil bai'ah dengan saya tu, dia orang dah lepas lah fardu ain untuk diri dia. Jadi
saya pergi kira rangkum sekali lah, saya tak asing-asing lah ni. Mana saya sebut tu ialah di antara P. Faiz dengan Dr. Jahid sekarang ni isu dia. Disebut, dia kata macam guru dia tu, P. Faiz, dia kata nak bai'ah tarekat kena betulkan tajwid bacaan lah. Tu dia punya, dia dengan guru dia lah. Tapi dengan Naqsyabandi ni, sebab saya bai'ah tarekat dengan orang ni, saya bai'ah Naqsyabandi. Naqsyabandi ni dia bukan zikir jahat, dia zikir sir, zikir lataif. Syarat dia mudah saja, memadai orang tu boleh menyebut Allah-Allah. Takkanlah orang jahil pun tak boleh sebut Allah-Allah. Jadi tidak perlulah sampai macam dia kata tu, seolah-olah kena menadah kitab, memondok sampai 20-30 tahun barulah boleh di bai'ah tarekat. Kalau zaman dulu betul macam tu. Guru nak bai'ah tarekat ni dia tilik lah, ditilik dulu. Maknanya murid tu kena tidur di pesantren tu ataupun rumah tu guru tu. Jadi tidur kadang-kadang sampai 3 hari lah. Ada dapat mimpi ke tak? Ada dapat jazbah, dipanggil jazbah. Kalau tak ada dapat apa, maka kena balik lah. Maknanya dia tak bai'ah lah. Maknanya kalau orang yang disuruh balik tu nak juga, dia kena buat mandi taubat, solat sunat taubat, kena bertaubat, kena istighfar lah. Dapat kedapatan balik baru batan jumpa. Kalau dulu macam tu. Tapi sekarang ni akhir zaman, maknanya kita tengok dari segi kafiat tarekat pun berbeza. Kalau dulu Naqsyabandi Khalidi kena suluk 40 hari. Zaman dulu tak apalah, bukan orang kerja kerajaan, orang buat padi, orang petani, maknanya tidak terikat dengan waktu dan masa. Kalau zaman sekarang ni orang banyak kerja kerajaan, jadi mana ada satu majikan yang boleh bagi pelepasan kepada anak majikan dia selama 40 hari. Tak ada. Kemudian Syekh tu modified menjadi 10 hari. 10 hari tu pun tak ada. Walaupun Syekh Arkis sekarang ni 10 hari, tapi tak boleh ambil direct. Dia kena ada 2 hari, lepas tu selang datang kerja, lepas tu ambil cuti balik. Paling terik pun buat macam tu. Jadi yang saya bai'ah orang tu, saya bagi amalan ke dia orang. Saya buat cara saya dapat makrifat tu. Makrifat ni kena baginda Rasulullah lah. Nak kenal Allah Ta'ala memang tak ada rupa bentuk. Jadi saya suruh dia balik khalwat. Saya ajar cara duduk, cara kedudukan lidah tu, mata kena pejam. Kemudian di luar sejadah pula saya bagi selawat Nuri Anwar Lazi. Jadi daripada testimoni tu, daripada orang yang ambil bai'ah saya tu, ada yang dah kenal diri, ada yang dah jumpa Rasulullah, alhamdulillah lah. Jadi saya bai'ah orang tu, saya tak ada ambil upah apa. Dan dia orang tanya, ada mahal tak? Ada pengeras tak? Saya kata free. Bukan ilmu saya, ilmu Ta'ala. Cuma saya diamanahkan oleh arwah Cucik Tok Kepala Syed Muhammad Anwar Al-Idrus untuk buka ilmu ni. Sebab dia menerima arahan daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tu siapa? Sebenarnya Allah Ta'ala tu ialah Muhammad Ghaib, Ahmad. Zat Allah tu nama dia Ahmad. Jadi sifat Allah tu Muhammad. Sabda baginda Rasul, Ahmad peraku, Muhammad peraku. Jadi bukan barang lain, barang tu. Jadi yang jumpa saya tu, saya buka seluas-luasnya. Saya tak ada sembunyi. Saya kira dia datang jumpa saya tu, kira yang saya ada dalam dada ni saya nak bagi habis. Bagi habis kat dia tu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun rahsia dalam dada dia, dia tumpah kepada Sayyidina Abu Bakar dan Ali. Bukan dibagi kitab. Rasulullah tak ada bagi kitab. Tapi orang sekarang sibuk nak cari orang Ta'ala dalam kitab. Bukan tak ada, tapi warna hitam lah, tulisan lah. Jadi untuk mengenal Ta'ala ni ada 2 kaedah, iaitu suluk, uzlah, khalwat. Dengan cara lain tak adalah. Suluk Nabi Allah Musa AS, uzlah Nabi Allah Zakaria, dan khalwat baginda Rasulullah. Jadi yang paling tinggi khalwat lah.
uzlah dengan khalwat pun, uzlah dengan suluk pun boleh sampai. Last kali jumpa Rasulullah juga, mana ada jumpa orang lain. Sebab Rasulullah suruh Jibril dongak kepala, lenggak tengok siapa dia. Ahmad lah, Ahmad bagi baju pada Muhammad. Maknanya diri batin Rasulullah barang tu. Mana ada barang lain. Dia tak bercerai dua tu. Sebab khimah di kursi pun bukan Rasulullah pergi ambil ke mustawa. Barang tu duduk dengan dia dah. Jadi saya cerita tak ada sembunyi, jelas. Dr. Jahid dia kata, ni pergi Dr. Jahid pula. Asma'ul Husna 99. Asma'ul Husna tu selepas nama Allah dah. Sebelum nama Allah dipanggil Ismullah Azazim. Ismullah Azazim tu semata-mata zat Muhammad. Dalam Ismullah Azazim tu tak ada pun nama Allah. Nama Ahmad Muhammad ada lah. Jadi yang nama yang ke-100 tu, sebab dia kata dia tak belajar, jadi dia kata ilmu tu salah. Sedangkan ilmu Ta'ala ni luas. Katanya Sayyidina Ali, jika daun-daun dijadikan kertas, air laut tu jadikan tinta, nak tulis ilmu Ta'ala ni, tak kering air laut, 7 lautan tu tak habis lagi. Jadi jangan kamu kata kepada orang yang belajar ada nama yang ke-100, nama Ta'ala 100. Sebenarnya nama Allah Ta'ala 100 tu bukan rahsia pun, saya boleh bagi tahu sekarang. Ada guru letak Muhammad, ada guru letak Allah. Kalau dia letak Allah nama 100 tu, yang lingkung semua 100 tu ialah Muhammad. Saya cerita, saya nak buka rahsia ni, rahsia Allah Ta'ala ni, sebab ni dah akhir zaman. Saya hidup sekali saja atas dunia ni. Kemudian kejap lagi, bila-bila selepas ni saya meninggal ke kan. Jadi ilmu ni tidak rahsia lagi. Kalau dulu betul lah rahsia. Tapi sekarang kita tengok ramai sahabat kita yang kena COVID. Macam saya pergi tadi ke Kartun 5 pun PKPD. Dengan kawat duri, dengan dawai, dengan divider plastik. Jadi jangan kita buat kasta kepada orang Islam. Ilmu ni tak boleh orang awam belajar, ni untuk orang alim je. Tak boleh macam tu. Bagi saya, Abang Cicit Toko Paluh ni dah nak kata berdebat tu tak berdebat lah. Allah Ta'ala suruh dia buka ilmu ni, tapi dia tak boleh buka sebab dia khalifah batin, sebab dia alul bait. Jadi dia kena cari orang yang boleh ke depan benda ni, maknanya yang boleh bercakap benda ni. Dia lantik saya sebagai khalifah zahir. Bukan saya ni pandai-pandai lantik diri saya. Tidak. Saya boleh bagi nama. Yang tanya sendiri, empunya badan tu, arwah ni, Tuan Syed Anwar tu, dia mengaku barang yang Cikgu Man cakap tu barang Habib ke? Dia kata, betul lah. Sebab Al-Bait ni berdoa, Ya Allah, Ya Rasulullah. Dan dia buat malam cinta Rasul. Tengok Abaid tahu rahsia, tapi dia tak boleh nak menyatakan rahsia tu sebab jadi pula syariat tu. Barang siapa yang mengatakan Allah dengan Muhammad itu sama, maka dia kafir. Dan barang siapa yang mengatakan Allah dengan Muhammad itu tak sama, yang ini berbeza, maka 2 kali kafir, kafir lagi zindik, kafir wa'iyyazubillah. Itu usul tahqiq. Jadi seolah-olah kita belayar, kita naik heli, kita naik perahu, kita naik sampan, kita naik bot, kita kena ada pelabuhan. Jadi pelabuhan itulah yang saya baca tadi tu ialah ulama usul tahqiq. Jadi macam mana kita nak faham usul tahqiq tu? Seolah-olah kita hulur kepala kena, tak hulur pun kena. Jadi pada peringkat syariat dan tarekat, memanglah Allah tu Tuhan, Muhammad tu hamba. Jadi apabila melangkah tasawuf, duduk di awal hakikat, Allah Muhammad itu barang yang satu. Sebab tu P.U. Faiz dia tak boleh nak faham yang Ustaz Muhaizat tu hurai tentang domain huwa, kembali kepada Muhammad. Mengapa tidak kembali pada Allah? Ustaz Muhaizat tu dia sampai, cuma dia mengajar atas masjid, atas pondok dia. Dia kena paling tinggi pun kena cerita bab tarekat saja. Ya, saya hidup cerita ni bab hakikat marifat. Memang saya ada cerita juga syariat. P.U. Faiz tuduh saya kata tinggal syariat. Mana ada saya tinggal syariat? Yang datang belajar dengan saya tu, mana saya ajar suruh tinggal solat 5 waktu? Tak ada.
Lagi saya suruh tambah selawat dalam apa rukun fi'li tu adalah. Sebelum naik pada sejadah tu, surah solat kepada Muhammad. Nak surah pada Allah apa? Allah Zat Maha Kaya, dia tak nak apa-apa dah. Kena surah pada Muhammad lah, Muhammad yang ambil solat. Saya ajar cara mandi taubat, cara solat sunat taubat. Tu bukan syariat. Lain kali nak tuduh tu, kena tengok, kena berdepan dengan saya dulu. Kena kenal saya dulu. Lepas tu perhati video saya tu, saya ajar apa. Jadi al-fitnatu asyaddu min qatli. Sungguhnya fitnah itu lebih buruk pada membunuh. Jadi berkenaan dengan Dr. Zahid Dadi, dia kata ilmu hakikat insan itu kita tak betul lah, sesat lah. Ayat Quran ada mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, mengapa pada diri kamu tak lihat. Itu ayat Quran. Apabila sebut ayat Quran mesti ada hadis yang menyokongnya, iaitu sabda baginda Rasulullah, jangan kamu cari zat Tuhan di luar pada diri kamu, kelak binasa yang kelak sesat yang amat jauh. Kalau nak cari hadis apa yang saya bercakap ni dalam kitab, pergilah beli dalam siri tasawuf di Pustaka Jah Besar. Apa benda yang saya bercakap ni, kalau nak bukti yang bercetak, pergi rujuk Pustaka Jah Besar, Khazanah Fataniyah, Pustaka Aman Press. Semua ada dalam tu. Sebab saya ni Allah Ta'ala anugerahkan, sekali baca dia lekat dalam kepala. Sebab apa? Sebab guru saya mengutamakan zikir, amalan. Macam Rasulullah mengaji. Rasulullah mengaji bukan masuk bukan masuk kolej, bukan pergi sekolah. Rasulullah mengaji ni lah zikir Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nama mana? Nama ada 3,000 nama. 1,000 para malaikat, 1,000 para nabi dan rasul, 300 Taurat, 300 Zabur, 300 Injil, 99 Quran. 1,000 para malaikat. Satu nama yang tersembunyi, nama Allah tu lah. Ismu zat, nama bagi zat. Tapi zat Allah tu ada nama dia sendiri, iaitu Ahmad. Jangan sembah zatku Ahmad. Jangan kamu sembah sifatku Muhammad. Jangan kamu sembah asma'ku Allah. Jangan kamu sembah af'aku Adam. Sembahlah aku. Aku telah kuhizat. Ahadun ahad. Yang Bilal. Bila dia letak batu atas dada tu, zikir nama tu lah. Dia nampak siapa masa tu? Dia nampak Allah. Dia nampak Ahadun ahad. Ahmad lah yang meliputi Muhammad tu. Yang Sayyidina Ali tengok dalam jubah Rasulullah tu ada Ahmad. Tidak lelaki, tidak perempuan. Dia itulah. Yang 10 orang sahabat tu, Rasulullah buat keluar dia itulah dia Ahmad. Lain kepada Rasulullah. Di batin dia, mana lain barang tu, barang sekali. Allah Muhammad tetap bercerai. Kalau nak cari guru makrifat, maknanya tak nak pergi dengan saya. Cari dia orang tu, pegang Allah Muhammad tu satu. Kalau pegang bercerai, lambat. Itulah nasihat saya. Jadi berkenaan satu lagi, Dr. Zahid kata tak ada. Dia kata yang menyembah itu yang disembah. Dia tak pegang macam tu. Dia kata ada yang menyembah, ada yang sembah. Jadi dua. Kita satu rasa, orang Ta'ala kata satu rasa. Syirik. Sebab dia tak apa? Dia tak mengaji kitab yang diharamkan oleh Jakim. Kitab tu tak sesat. Jadi sesatnya sebab tak ada guru yang kupah, iaitu kitab Kasbul Asrar dan Darun Nafi. Dua kitab ni diharamkan. Sebab bukan silap kitab tu salah. Tapi tak ada orang nak mengajar. Maknanya tak ada tok guru boleh kupah. Kalau ada tok guru boleh kupah, maknanya kitab tu tak salah lah. Kalau baca sendiri memang sesat. Kitab apa-apa, baca Quran pun kalau faham sendiri sesat juga. Jadi wal awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Allah tak ada awal, tak ada akhir. Allah tak ada zahir. Wal awal wa akhir wa zahir wa batin itu merujuk kepada Muhammad lah. Kita Muhammad. Allah tu nama kebesaran keagungan bagi Ahmad dan Muhammad. Tu. Jalan Tuan Kupaluh dia pegang macam tu. Jadi saya tak heran pun Dr. Zahid nak keluar fatwa. Tak, sebab orang kata nak
daftar tarekat kena daftar dengan dia. Saya yang cukup dengan yang Ahlul Bait lantik. Tak perlu dia lantik pun. Dia nak buat keluar fatwa, nak kata saya sesak. Saya lagi seronok. Tak ada siapa jumpa saya. Orang nak viral suara saya duk maki hamung apa sidang kalam pun. Tak. Orang nampak akhlak tak elok. Lagi saya seronok. Tak ada orang jumpa saya. Tapi Allah Ta'ala yang hantar. Yang grup WhatsApp tu. Saya duk kata bodoh-bodoh kat orang. Tapi orang nampak benda apa yang saya kata tu. Saya menyumpah orang tu. Bodoh apa semua. Saya nak suruh orang tu masuk dalam kepala. Kita nak kata batu. Setiap yang keras hendaklah dipalu dengan yang keras. Kita nak suruh dia tu masuk ke dalam hati sanubari. Apa yang kita bagi tahu tu. Kita cakap slow-slow, dia tak faham. Kita maki, bukan maki saja, kita bagi jawapan. Macam ni saya cerita, mana ada sembunyi. Apa nak tanya, tanyalah. Bagi saya, tak ada rahsia pun. Sebab apa yang Allah Ta'ala turunkan, maknanya bagi ilmu ke atas penduduk bumi ni baru 1 titik 1%. 99 duduk dengan dia 90%. Maknanya di hujung jari Rasulullah, mukjizat pun 1% juga yang Rasulullah tunjuk. 99% di akhirat sana. 99% mukjizat Rasulullah. Boleh tahulah hebat tak hebat. Siapa antu semua. Mana ada cari Allah di pada masyarakat semua cari Muhammad. Ditukar nama sikit pening dah. Orang tak tahu dah. Ya Allah lain, Muhammad lain. Jadi PFAI ni banyak condong ke Wahabi lah saya tengok. Sebab Nadruh dengan sidang kalam ni Wahabi sebenarnya. Sebab dia ada petik Ibn Taymiyah. Tadi saya ada bedah dah. Saya buka cerita Ibn Taymiyah atau apa. Saya bagi bola tanggung ke popok dia tu. Tak. Pasal tafsir Ibn Abbas tu. Saya kata saya nak Abbas tu pas saudara. Anak dia memang sepupu. Kata apa anak lelaki Ibnu. Siapa dia? Dia pun tak sebut nama. Dia pun tak kata sepupu ke pas saudara pun. Jadi Dr. Jahid tu sekadar teguh tarekat lah, teguh ajar zikir, belum capai hakikat marifat. PFAI tu dia terhijab dengan kitab. Sebab masih dia nampak Allah Mamak tu bercerah. Itulah boleh kata. Sebenarnya pada hakikatnya mana ada barang lain, barang tu dah. Dia dah. Sebab zat tu tak boleh nyata. Dia nyata sifat. Jadi kita nampak esok bagi Rasulullah Muhammad tu. Ahmad tu tersembunyi. Ahmad tu ada Tok Guru cerita pasal Ahmad di mana-mana tempat. Tok Guru cerita pasal Ahmad tak ada. Ahmad tersembunyi. Ahmad tu nama dia langit. Ahmad tu bagi wahyu pada Muhammadnya. Yang Jibril enggak. Rasulullah mai ke dunia 3 tahun. Rasulullah cerita jelas dah. Tak ada selindung-selindung. 1 titik pun Rasulullah tak ada sembunyi. Tak ada apa, tak ada susu. Tapi kita tak ambil faham. Dia tunjuk dah diri dia siapa ke Jibril tu. Dia lepas satu mentah. Tapi kalau lugi dengan diri nurani tak lepas lah diri jasad tu. Dia mesti Rabbani tu, diri Ahmad, diri zat tu dah atas. Dia bagus sekali zat sifat tu. Nurin ala nurun. Tetapi Pak kata saya pasal seolah-olah saya menghina kalimah Allah tu. Adakah alif lam lam kha tu? Dia dah. Kalau dia dah, awak tulis tu awak sembah tu lah. Tu simbolik, simbol dia nak bagi faham. Alif tu diri, lam tu apa? Batu tu pada kemaluan lelaki tu. Ha tu batang tu. Sebab tu perempuan tu dia syok. Sebab barang dia yang hilang tu. Awak kata saya lucah. Allah Ta'ala buat sendiri barang tu. Mana lebih lucah? Saya ke Allah Ta'ala? Allah Ta'ala buat sendiri benda tu. Awak nak buat bulu pun tak boleh. Kan Muhammad tu lelaki. Ahmad tu lelaki perempuan. Macam roh kita lah. Roh kita mana lelaki perempuan. Dia kata saya hina kalimah Allah. Saya bukan hina. Saya bagi nampak. Alif tu apa? Alif tu diri.
Zat. Zat tu diri lah. Sifat apa? Nafsiah. Satu wujud. Tidak dikerana dengan satu kerana. Dia mana bergantung pada mana-mana pihak alih tu. Lam awal sifat. Dia terjeli dah pada Muhammad tu. Lam akhir asma, nama. Tu af'al, perbuatan. Kembali kepada yang atas tu, sabdu tu zat muka hidung. Lepas tu balik pada atas lagi, alif patah. Yang Piramli kata ulat dalam batu boleh makan tu, alif patah tu. Dibaca satu alif dua rakaat. Hukum dia ma'asli, Muhammad original. Allah pun dia, Muhammad pun dia. Saya tunggulah dia tetah. Kalau dia nak saya, dia tetah zat apa, sifat apa, saya boleh terima. Nasihat dia tadi pun saya boleh terima. Tapi janganlah awak tak kenal saya, tapi awak kata saya tinggal syariat. Saya solat Jumaat pergi, solat 5 waktu pun saya buat. Bila masa saya tinggal syariatnya, masa dah suntuk, apa macam orang tua tu, takkan nak pergi belajar pondok. Pondok ni apa belajar kecil, takkan nak berkitab lagi. Orang tua, dia nak umur dah senja, dia nak kenal Allah Ta'ala siapa dia. Allah Ta'ala bukan lain. Saya kenal Rasulullah tu, saya zikir apa? Allah Allah. Nak syabah ni zikir Allah Allah, zikir semua zat. Bapa zikir Allah Allah, Rasulullah mari. Wahabi pening, dia kata bapa kubur Rasulullah tak terbokeh pun. Lah, dia bukan jauh ni kita. Siapa dia panggil Rasulullah? Aku pada tengah ada kali. Di Nurani tu dia Muhammad, di Rabbani Ahmad. Dia bukan bercerang kita. Kalau dia bercerang kita, nak bergerak lah ke mana? Kamu tasir, kamu pasir. Bercerang ada, berpecah pedak. Hendak orang mengesal lah ke mana? Sebab itulah sahabat tu duduk sembunyi balik pohon tamar. Tak konon bagi salam pada Rasulullah. Rasulullah bagi salam dulu. Dia kata macam mana Rasulullah tahu? Tak tahu apa barang dia. Seolah-olah kelapa induk, dia boleh meliputi anak kelapa. Anak kelapa mana boleh masuk dalam kelapa induk. Dah Muhammad Abu Arwah. Dia kata batini. Batin. Lah awak lemah tenaga batin ke? Awak tanya apa ayah Adi Fitri, Adi Adha, sebut Maha Zahir saja, batin tak ada. Habis tu di kampung asli tu tukar nama lah. Jangan buat nama untuk batin, nama untuk Zahir pula. Ada. Jadi nak menafikan tenaga batin yang asli. Ilmu kebatin yang lain, ilmu kerohanian yang lain. Jangan disamakan. Macam juga Syiah. Awak apa, satu bekas, satu tumpuk, satu lapak air, kucing minum. Syiah tu kita pakai bagi kucing. Tak. Lepas tu kita minum air lapak tu. Adakah kita kucing? Kucing tak kucing, kita tak kita. Contoh hadis halul baik tak? Ahli sunnah pun guna ke hadis tu. Tak kira tak ada satu hadis Sayyidina Ali pun kita kena. Kita apa orang ahli sunnah wal jemaah. Tak. Sayyidina Ali tu pintu. Rasulullah kata jika aku ni guna ilmu, Ali tu pintunya. Pernah ada satu cerita, Rasulullah bersama dengan Ali berjam-jam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Dia kan nunggu 3 orang sahabat. Sayyidina Umar berani bersuara. Dia kata, ya Rasulullah, pasal apa kecek dengan Sayyidina Ali saja? Kami ni ada apa? Rasulullah paling ke Sayyidina Umar kata, mu tahu tak apa dia kecek dengan Ali ni? Allah Ta'ala ada? Tak. Mu tahu ke tak? Mu tahu ke tak Jahid? Mu tahu tak pergi hadis ni? Mu jangan ingat. Kalau hadis tu mu tak tahu, hadis tu tak ada. Cuma mudarat. Ambil sepatah, Rasulullah kecek 50 patah.
Kita ambil start dia jadi Nabi lah. Umur apa? Nak ambil jadi Rasul lah. Jangan Nabi 25. Rasul 40. Wafat 23. Aku kira dah. Seminggu berapa? Sebulan berapa? Setahun berapa? 23 tahun tu. Banyak mana Rasulullah bersabda. 300,000. Kamu capu dengan kitab-kitab lah ni. Pas mana lagi habis? Habis Umar 100,000 dengan sanak perawi mata. Yang paling banyak hafal hadis siapa dia? Abu Hurairah. 3-4 tahun sebelum baginda wafat, dia peluk Islam. Lepas tu Ibnu Salah 1,200,000 hadis. Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia kata mimpi jumpa Allah Ta'ala satu kali. Allah Ta'ala siapa dia? Rasulullah. Dia jumpa Rasulullah, jumpa Muhammad. Bukan ada barang lain. 1,000,000 Imam Ahmad Ibn Hanbal apa hadis. Sebab mu tak kenal. Sebab tu mu ayat Allah lain, Muhammad lain. Dia terjahit pun tak kenal. Pening aku kalau aku ayat tak kenal. Mungkin tak kenal sungguh. Orang kenal, dia tahu Allah Muhammad tu sah. Cuma dia tak geger, dia senyap. Aku ni terpaksa kecek sebab aku diamanah ke. Suruh cerita. Hari-hari berapa orang je mati COVID. Kalau aku tak cerita ni, aku nak meletup Malaysia sekali. Nak main kekak tegak. Aku kekak lah. Aku cerita benda sungguh. Aku tak kecek berayak sesak. Kalau aku kecek, alih-alih tak kecek, aku kecek. Mungkin kita pelik pada orang. Tok Wali memang dia pelik pada orang. Dulu aku dia pun kata aku sesak. Lepas aku kecek. Waktu keluar surat tulis Cikgu Mel sesak. Minyak aku ada. Aku tak laku. Aku bukan kait dengan manusia makhluk pun. Aku tahu apa aku buat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat Rasul. Mana bercakap? Apa sebab musuh suruh orang pergi belajar? Orang tu tahu apa nama Ta'ala yang 100 tak boleh orang tu pergi mengaji. Muskak. Pasal apa? Pasal ada keuntungan bagimu. Mu jual agama. Aku boleh rakyat mu jual agama. Pergi Pak pasal apa? Mu tak orang duk kecek bak Ma'rifatullah. Kenal Ta'ala. Kalau dia tak laku pondok mu, apa mu serai apa Muaizat? Sebab Muaizat bukan pondok, mu bukan pondok. Aku tahulah orang Melayu duk putih. Kita buka kedah, dia buka kedah. PhD pengasat deki tak ada lagi. Orang Melayu nak buat pasal pengasat deki lagu mana? Memadai dengan zikir, memadai dengan selawat. Dia kena ada kafiat nafi sebab macam mana nak apa lalai ni kita kalau kita bakar, kalau kita racun, memang dia tak ada sebentar, tapi dia punya akal tu ada lagi. Dia akan naik benda tu. Tu, mu tahu ke dia tu? Jatuh para wali. Mengaji ada royak pondok gitu. Datuk Jahid mungkin dia tahu sebab dia nak Syahbandi. Pergi Pak itu dia nak Syahbandi Syekh Nazim. Nak Syahbandi Hakani. Dia capur 3 dah. Qadiri, Malawi. Dah nak Syahbandi. Tak ada lah taik. Syekh Nazim tak ada lah taik. Sebab dia kata tak perlu. Lah taik 7 tak ada. Aku ajar ni ada tangga-tangga dia. Amarat bisuk lawamah muhimmah mutmainah radiyah mardiyah kamaliyah. Sebab tu aku akak sama anak murid lepas. Kalau tak lepas aku suruh dia mandi taubat. Sebab saya nak taubat. Kemudian istighfar. Ambil dosa lama tu tak depan. Taubat, tak sibuk lagi. Macam Badrul Zamir tak? Alhamdulillah lah.
Setelah dia buat tahlil, lepas tu dia buat tahlil kepada Nabi Adam Siti Hawa 3 sekali, kepada baginda Rasulullah, siap suruh buat komok dia 70,000. Sesak. Merayat sesak. Aku ajak orang bai'ah dengan aku tahlil 70,000. Lepas pini aku boleh tolong mak dia. Mak dia mari. Ngap pakai je kain kana. Rakyat terima kasih nak. Mak dia mati lama dah. Mu dek belak kita dengan Wahabi, dalil siapa? Dalil ni. Ilmu yakin. Anak murid aku ni, Ainul Yakin. Nampak mak dia mari tu, roh tu. Kalau tak percaya aku beri nombor. Habis Badrul Zamir muah. Siapa saya tu? Wajib jumpa dengan aku sekali masa ambil tu. Lepas tu, buat kulit rumah. Dah lah. Kita tak ambil duit dengan orang. Tak. Ajar free. Tak. Lepas tu, orang boleh tengok. Jangan percaya aku kecek dah. Mu mari ambil, mu buat. Mu jumpa sendiri. Orang mengaji jalan tak comel pun ada. Kayak dosa syurga tak ada. Syurga dengan aku tak ada. Tak apa, baik dengan aku, kena lah. Masuk zikir. Tunjuklah. Ada jumpa bahala warna biru pun ada. Tapi dia tak buat dia jerit lah. Dia kata tertipu dia dulu ngaji. Tengok sendiri lah. Bukan aku kerja kosong. Tak percaya aku ayat. Ambil bai'ah, mari ambil bai'ah, balik buat. Zikir Allah. Tak kita nampak ke satu. Apa guna menjadi orang Islam? Zikir Allah tak nampak ke satu. Sama orang kafir. Tak nampak ke satu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, saya yang mengenal Tuhannya. Kita ni satu alam dah. Alam sore dia panggil. Di luar ni alam kabir. Rasulullah ayat ada. Nak cari zat tu, jangan keluar pada diri. Jangan tinggal diri ni. Ni duk sibuk baca kitab orang. Tu pengalaman kerhanian dia. Memang Imam Malik tu kata barang siapa yang berhakikat tanpa syariat, zindik sesat. Barang siapa bersyariat tanpa hakikat, apa? Tu tak payah rakyat lah. Aku ngaji dah sampai main porong dulu. Nak main ngajar orang. Aku 2005 bertarekat. Mu masa duduk Mesir, pergi tak, mu kata kau sayang aku, Ustaz Fadil tu. Awak klik tarekat Dusuki. Sidi naik Dusuki lah ni. Moyak dia sesat. Mu duduk Mesir, mu tak jumpa lagi tarekat ni. Mu klik Malaysia baru mu tahu. Mu baik Hashim Nazim. Mu bukan bersobah dengan aku tahu sayang aku, Nasyabandi. Aku ni juga. Mu nak tipu siapa? Aku kenal mu tak kenal aku. Dia main aku. Bukan kecek besar. Tak ada masalah pun. Demo tu selebriti. Kita bukan selebriti. Kita bukan cari nama. Aku bukan cari duit. Aku nama tu buruk tu. Kadang-kadang habis minyak. Tak ada masalah pun. Rezeki orang Ta'ala tertudah. Di luar apa orang Ta'ala tertudah rezeki. Kita duduk sibuk apa? Kita nak mengatur dia. Dia pandai lah. Ni susah tak ada duit ke apa. Aku pakai baju tular je. Kita ajar ikhlas. Mana ada duit bintis mah okey. Kalau nak nak tahu setara mana, nak tengok. Bukan ngajar kita ni, ikrar kita bakal yang malaikah hasibah. Bacalah kitab kamu. Cukuplah hari ni kamu yang minta. Bacalah. Bukan sama. Seorang murid pada seorang murid tu. Macam yang ambil behang kawal tu. Macam-macam kedapatan dia. Ada solat sujud. Dia kata ada sujud sekali dengan dia. Kiri kanan. Kiri Muhammad. Kanan tu koring. Dua orang lagu tu. Dia kata siapa dia? Duk alik kanan dia kata. Pakai yita. Koring lah tu. Koring memang lah. Kalau orang tu mari minta maaf, dia suruh belasah. Tapi Muhammad kata jangan. Biasa dia dah jalan ni. Dia akan tunjuk sorang-sorang. Makin kenal diri.
insani, rohani, nurani, rabbani. Bagaimana fasing? Diri terjeli lagi azali. Pondok. Kalau baca dari kitab diri terjeli dari azali, nak kena apa nak? Adakah lukis dari kitab tu? Mereka masuk suluk uzulah tu, keluar tu baru jumpa. Mana boleh kitab tu nak menceritakan benda yang tak berhuruf, tak bersuara? Benda yang bersuara je boleh ceritanya. Lapis tu je, lapis 3 lah. Lapis ke-7 nak cerita ke mana? Abang Muhammad Para. Kau siapa dia? Hak mari hello ke kawan. Dia berzikir. Nampak diri dia. Lepas tu suasana hening jenis bening. Tak sahaja untuk mengheningkan pekoh. Diri yang suci hening jenis bening. Jumpa tak diri tu? Tak sebut saja, kena tengok. Dia baca kitab. Mana bagai dia? Orang tak sekecek saja. Bagai. Bagai tu ni lah diri tu. Pernah tengok tak? Dia sebut Allah. Mana Allah? Dia sebut Rasulullah. Mana? Rasulullah tu rahsia Allah. Benda tu ada berlaku pada kita. Dia cari luar diri tu apa? Mugi sokong dulu tu apa? Muzik dia kalah tu apa? Dia tidak highlight. Ustaz Iqbal Zing masa lagi buat ceramah pasal Nur Muhammad tu. Melidu Rasul tu. Bapa mugi sokong dia juga. Tak ada tetap berdiri. Ya dulu muduk bahar Tok Guni Aziz. Allah Ta'ala selondik di atas arah. Aku ingat kau memakai stay dengan stand tu. Tiba-tiba mu kena balik. Mu salik, mu cium tangan Tok Guru pula. Sebab tu mu tak kena. Bagi orang marifat tak ada masalah pun Tok Guru kecek gitu. Sebab Allah Muhammad tu Allah. Allah nama kebesaran keagungnya. Sebab tu dia tak ada rupa betul. Dia sendiri huruf suara. Warna rasa bau. Sebab dia nama. Bukan ada gab apa. Pemilik dia musamma dia tu. Dia beli tu kitab. Macam mandi Jabsa tu. Ditulis dah pemilik nama Allah tu Muhammad. Nak kata mana? Ni sikit-sikit tafsir Ibn Abbas si dia kalah kata. Dengan Nadruh kata tak boleh guna. Ambil. Dia beli tu. Aku pergi beli 200-300 tafsir Ibn Abbas 3 jilid. Gi ambil di Jabar Rawah tu. Aku pergi beli dekat Tunjung tu. Tak usah jual rakyat dia, tak usah jual. Betul pun pergi bayar, pergi bakar. Bapa orang hidup cetak sama. Kalau kita tu salah, bapa orang hidup jual. Cuba jawab lagi. Kita tak tahu, kita tak rekak. Kalau ilmu tak salah, ilmu tu sesak. Bapa orang hidup cetak, jual, orang hidup beli sama. Dah besar tu. Pustaka Jawa Besar, Jawa Baru tu lah. Pustaka Amir Pereh tu. Kita anak lah tu. Dah. KDN, apa Yakin kata sesak. Bapa dia cetak ada beli semua. Dia kata Syekh Waizal sesak. Haji Sa'ari sesak. Dia ceramah kali-kali, ada dengar. Tak heran pun. Bonok ayak. Mu nak ambil alih kerja tu, mu nak hukum ke? Mengaji hukum, mu nak hukum ke? Boleh baca hukum. Ni bukan ngaji hukum ni. Ni ngaji mengenal ngaji makrifat. Mu tak kenal Rasulullah, mu tak kenal Allah. Gitu je lah, mudah ya. Jangan cari selain pada Rasulullah. Itulah bagai. Dia bagi terjali dah. Terjali lagi tanazul. Kalau mu nak tahu tu guru mana pergi Allah Muhammad tu aku boleh wayak. Cuma aku tak sejual nama dia dalam ni. Mu tak percaya mu kita tanya dia tu guru tu. Ada 2-3 orang tu guru. Cuma orang pergi Muhammad ni dia duduk senyap. Aku duduk gegok-gegoknya. Munggah tugas aku kena cerita. Lepas tu aku mati, sesal tugas aku nya. Gitu je lah. Kalau aku tak cerita, aku kena balik di pada masyarakat. Tak cerita benda bagi betul. Mu nak cerita aku, kalau mu tahu pun, mu takut anak pondok mu lari. Mu susu ilmu, kita teman. Aku tak boleh. Menyampaikan orang nak terima, saya terima, mampu pergi dia.
Aku duli apa suruh mesti anak ayat aku sesak. Aku bukan buat kira dengan orang. Tu aku baluh pun orang kata sesak. Syahadat aku masuk mahkamah besar tu. Lah kali berkeh. Nak kan tak akhir tu pergi syahadat aku. Barang siapa yang mendusta ia akid ia. Tu bahagian risalah tu. Bagi kenabian yang kedua tu. Syahadat apa rasul tu. Maka celakalah ia, maka zalinglah ia, maka terkeluarlah ia daripada agama. Maknanya hadis tu kena pergi belaka. Sabda baginda Rasulullah anak Ahmad bin Amin. Sabda baginda Rasulullah anak Arab bin Ain. Sabda baginda Rasulullah aku menjadi nabi sebelum langit dan bumi ini berpisah. Sabda baginda Rasulullah aku menjadi nabi ketika ada di antara tanah dan air. Sabda baginda Rasulullah aku menjadi nabi ketika ada di antara roh dan jasad. Kenapa hadis minta terima? Mutalak. Dan berkata baik buruk pada Allah Ta'ala. Tiba hadis, dapat standard, kelah-kelah ke. Takut nak kecek. Semuanya penting RM2. Hubu dunia, hubu jah, hubu ma. Gila dunia, gila pakak, gila nama. Aku tak peduli, kata aku apa pun. Ada kisah. Janji aku dengan Ta'ala, janji aku dengan Rasulullah, okey. Ya Allah, ya Rasulullah, para habaib dia berdoa lagu tu. Kamu tak percaya Allah Muhammad SAW, mari kita pergi pada. Kita cabar petik supaya sambar. Apa dia betul-betul bawa tahid tak betul. Marilah cabar pergi pada. Panggil petik supaya sambar. Tengok siapa kena sambar petik. Biar ngaji ni jazam. Jazam yang putus, itikot yang putus, niat yang putus. Ngaji tak jazam. Pergi baru api, tak main lepas-lepas. Imam kakak ni baca baru api. Tak sering pergi lepas. Pergi tu biar jadi abu. Baru buka. Ni baru. Mana aku kecek pakai kitab. Tak ada kitab-kitab. Ikhrak kita pakai. Ya ma'alaikah hasibah. Kitab diri lah. Ada Nabi Rasul dulu bawa kitab. Mana gila kitab dia buat tukar. Minat tu patin. Sekali tekan ke bumi tu. Tukar tu alih. Titik noktah. Titik ba tu asal titik nu. Titik nu tu lah berzikirnya. Ditulis sulbi bapak 40 hari. Cukup 40 hari cari ibu. Tengoklah cerita Nabi apa ayahanda Nabi Ibrahim tu. Izzat dengan Haibah. Namrud dah seperik dah. Laki perempuan. Tak usah benih tu tupah. Dia adalah pendeta dia, ahli sihir dia. Dia atas benih nak jatuh ni. Kajak tuanku Namrud akan jatuh ni. Kalau tak asing ke laki dengan perempuan. Ayahanda dia dah pergi liling atas kepala Namrud tu. Tengok muka pucat dah. Benih dah jatuh. Minas sulbi wa taraib. Tu di hujung kalah tu tiba cukai set bor tu. Tu mana? Allah Ta'ala cerita jelas dah tak nampak. Mengingat semata-mata huruf ke tu. Semua 30 huruf ijayah tak ada pada atas pada dirimu. Mu cari mana lagi? Kita mari dulu bawa kitab ada. Semua huruf alif sampai ya tu ada pada diri kita. Tak percaya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan manusia tu sebaik-baik kejadian. Tapi kalau mu tak kenal, kalau mu tak beramal ibadat, kalau mu tak berzikir, kalau tak berselawat, summa radatnahu asfala safili. Aku jadikan martabat manusia itu seburuk-buruk martabat. Kepada dia anjing babi. Dia tak kenal diri dia. Tak kenal Tuhannya. Tak kenal dirinya, tak kenal Tuhannya, jahil merakak. Berkata cukuplah sekadar tu. Panjang lebar dah. Bersudahi dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.